Selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling hangat diperdebatkan di dalam media sosial sekarang ialah tentang kalimah Allah. Bahkan ada yang mengatakan mungkin ini akan menjadi senjata yang akan menembak peluru mudah ataupun peluru hidup kepada pimpinan Anwar Ibrahim dan perpaduan. Namun demikian, seorang menteri yang juga adalah ahli di dalam kerajaan perpaduan telah pun tampil menjawab dakwaan dan kecaman daripada netizen hari ini. Kalimah Allah bukan petanda kerajaan tak lagi bela Islam. Keputusan kerajaan menarik balik kerayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada Mac 2021 yang berpihak kepada pemohon Jill Island dari Sarawak meningkatkan lagi suhu polemik berlarutan sejak 2008. Pada 11 Mei 2008, cekera padat CD berjudul Cara Hidup dalam Kerajaan Allah, Hidup Benar dalam Kerajaan Allah dan Ibadah yang Benar dalam Kerajaan Allah telah dirampas daripada Jill Island oleh pihak kastam di Terminal Penerbangan Tambang Rendah CLCCT Sepang. Asas kes itu ialah pertikaian pemohon Jill Island kepada pekeliling Kementerian Dalam Negeri KDN pada 1986 yang melarang penggunaan kalimah Allah dan beberapa perkataan lain dalam penerbitan untuk penganut Kristian. Tujuan pekeliling itu adalah untuk mengelakkan kekeliruan kepada orang Islam yang boleh menjejaskan ketenteraman awam. Hakim Nur B. Arifin telah memutuskan bahawa ringkasnya pertikaian itu dihujahkan oleh pemohon berasaskan perkara 11 Perlembagaan Malaysia tentang haknya mengamalkan kebebasan beragama dan bagi tujuan pembelajaran peribadi. Selain itu, asas Perlembagaan Persekutuan memberikan hak dalam perkara 8 tentang keadilan yang perlu diberikan kepada warga negara tanpa diskriminasi agama. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Mac 2021 yang memberikan hak kepada Jill Island untuk mendapatkan semula CD yang dirampas jelas adalah masalah teknaliti perundangan yang melihat sejauh mana pekeliling KDN melanggar perkara 11 atau tidak. Keputusan itu juga mengambil kira bahawa ada kawalan yang tersedia ada dalam pengecualian iaitu larangan menyebarkan agama lain melalui perkara 11 dalam kurungan 4 dan melalui dalam enactment kawalan pengembangan agama lain di negeri-negeri yang telah mengugubalnya kecuali beberapa negeri tertentu. Dengan kata lain, keputusan Mahkamah Tinggi pada tahun 2021 adalah menjawab masalah tuntutan kebebasan peribadi seorang warga negara mengamalkan kepercayaannya bagi tujuan pembelajaran dan tanpa menyebarkannya. Ia diputuskan atas asas pentafsiran perundangan negara dan bukan atas asas teologi agama. Kerajaan Malaysia adalah kerajaan yang terbina atas prinsip hukum yang menghormati undang-undang dan pada waktu yang sama menjunjung asas Islam sebagai agama persekutuan. Dalam prinsip keempat madani iaitu hormat atau respect perlu menterjemahkan erti antara lain menghormati hak pribadi seseorang untuk mempelajari agama yang dianutinya selama ini. Ia tidak bercanggah dengan kehendak prinsip tiada paksaan dalam beragama kepada orang bukan Islam sebagai tanda menghormati hak mereka. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika melancarkan Malaysia Madani berkata, "It encourage mutual respect as a social and cultural norm to enhance inclusiveness." Madani menggalakkan prinsip saling menghormati, menghormati sebagai satu norma sosial dan budaya bagi menggalakkan keterangkuman. Pihak yang mencetuskan isu kalimah Allah tidak perlu mengheret ia kepada perdebatan emosi sehingga memberi peluang kepada pihak berkepentingan melebarkan jurang kebencian antara agama sesama rakyat. Tidak perlu isu ini dilebarkan kepada dakwaan kononnya Islam tercabar kerana ia adalah soal teknikal perundangan pada tuntutan hak peribadi warga negara dan bukan Islam untuk tujuan pembelajarannya.
Pada waktu yang sama, tiada halangan untuk perdebatan teologi selagi ia dilakukan bil hikmah, peringatan baik dan perdebatan sihat. Kerajaan Malaysia telah berjanji untuk menjunjung Islam sebagai agama persekutuan dan merancangkan lagi keberkesanan dakwah yang penuh rahmah. Ruang Islam terbuka luas dalam Malaysia Madani. Janganlah ia disempitkan hanya dengan keputusan mahkamah pada tahun 2021 itu yang tujuannya hanyalah untuk menjawab hak peribadi seorang warga negara bagi tujuan pembelajaran agamanya berasaskan kepada prinsip hukum sebagaimana termaktub dalam perlembagaan. Saya yakin keputusan penarikan rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi pada Mac 2021 bukan kerana Malaysia Madani tidak membela Islam seperti didakwa sesetengah pihak. Sebaliknya adalah untuk memelihara hak individu yang berhak mendapat keadilan tanpa prejudis dan pada waktu yang sama tidak membuat kesan terjejasnya ketenteraman awam. Jangan meracuni fikiran rakyat dalam isu ini dengan menyemai bibit kebencian atas kepentingan politik sempit pihak terdesak. Ditulis oleh Mujahid Yusof, ialah Naib Presiden Amanah dan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini. Dipetik daripada Malaysia Kini, ditulis oleh Mujahid Yusof. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu isu yang sensitif dan isu yang telah pun digunapakai oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang Anwar Ibrahim sekarang. Namun dalam ulasan ini jelas kata Mujahid Yusof yang merupakan timbalan Presiden Amanah, beliau mengatakan bahawa apa yang dikatakan Naib Presiden Amanah ini telah mengatakan bahawa kalimah Allah bukan petanda kerajaan tidak lagi bela Islam. Beliau menjelaskan bahawa keputusan kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada Mac 2021 yang berpihak kepada pemohon Jill Ireland dari Sarawak meningkatkan lagi suhu politik yang berlanjutan sejak 2008. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya pada penutup daripada ulasan Mujahid Yusof ini, beliau berkata, beliau yakin penarikan rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi pada Mac 2021 bukan kerana Malaysia Madani tidak membela Islam seperti didakwa sesetengah pihak. Sebaliknya adalah untuk memelihara hak individu yang berhak mendapat keadilan tanpa prejudis dan pada waktu sama tidak membuat kesan terjejasnya ketenteraman awam. Mujahid Yusof menyatakan jangan meracuni fikiran rakyat dalam isu ini dengan menyemai bibit kebencian atas kepentingan politik sempit pihak terdesak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.